سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah semuanya di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa. Siapa bersama dengan kita pada petang ini? Boleh saya lihat teman-teman ni yang ada dengan kita. Oh, Kak Nur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, sebelum itu saya lupa nak beritahu sesiapa yang boleh masuk ke ruangan ini bersama dengan saya ya, untuk sama-sama berada bersama dengan saya sepanjang kuliah ini. Boleh sila tekan pautan yang kami berikan
Jadi boleh masuk ya di dalam skrin kami untuk kita sama-sama mengikuti kuliah secara live yang dapat dilihat wajahnya untuk sama-samalah dengan Ustazah ya pada petang ini. Jangan malu, jangan segan. Kita tak ada apa-apa. Mungkin ada yang takut kan. Kata Allah nanti takutlah Ustazah tanya tak dapat jawab. Pernah ke Ustazah marah kalau tak dapat jawab? Okay. So jangan risau, boleh sila masuk ke ruangan ini untuk bersama dengan saya daripada awal pengajian hingga ke akhir pengajian. Jadi dapat ya kita bersama dengan teman-teman secara live untuk kita ikuti apa yang dibincangkan ya oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini. Bagi saya lah ya, kalau sekiranya ada yang sudi untuk bersama dengan saya pada petang ini, Masya Allah Tabarakallah, ia satu peluang nikmat sebab kita dapat bersua, dapat melihat ada insan yang inginlah untuk duduk dalam kelas ni bersama-sama secara one to one lah di sini kan. Tapi ni alhamdulillah ramai juga bersama dengan saya petang ini, bukan kata tak ada. Namun kalau boleh lah ya, kalau saya dapat lihat itu saya amat besar hati dengan kehadirannya. Dan tadi kita sambung kembali, ada teman-teman kita yang bersama dengan kita pada petang ini. Tadi Kak Noh ya, Kak Noh yang beri salam kepada kita semua. Kemudian kita ada Sofia, kita ada Kak Nargis kita, Kak Johara, Kak Aisyah, Kak Som, Kak Siti, Naziha juga ada, Nadia, Kak Zah, ramailah. Kak Mas pun ada juga di situ dengan saya. Dia siap berciak-ciak kan. Haja Aisyah, Cik Salimah, insya-Allah tabarakallah. Terima kasih kepada semua di atas kehadiran pada petang ini. Baik, Muslimah, sebagaimana biasanya boleh saya lihat di ruangan komen. Kita pada petang ini kita akan mulakan topik yang keberapa di muka surat yang keberapa. Okay, boleh letakkan di ruangan komen, nanti kita akan paparkan jawapan yang diberikan. Dipersilakan. Ada tak? Tak, saya tak rotan. Rotan pun tak ada. Kak Siti. Okey, kita berada di muka surat 166, poin yang ke-29. Jawapan daripada Kak Mas. Kak Zah juga memberikan jawapan yang sama. Nadia, Nadia berikan jawapan yang sama juga. Kak Som, poin 29. Muka surat 29, muka surat 166. Kak Aisyah bagi jawapan sama juga ya. Oh, Kak Noh lain ya, Kak Noh? Kenapa Kak Noh lain? Muka surat 165. Poin 28, betul ke Kak Noh? Bukan kita dah bincang ke minggu lepas? Last week Kak Noh datang kan, Kak Noh? Kak Noh pergi mana Kak Noh? Okay. Kak Nargis pun saya kata page 166, bab 29. Okay. Kak Noh dah betulkan balik dah. Baru je nampak. Oh, salah. Okay, Kak Aisyah bagi tajuk di situ. Maksiat menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Kak Marni muka surat 166, poin 25. Cik Salimah muka surat 174, nombor 29. Ada juga geng saya pada petang ini. Okey, Kak Noh, firstnya salah lah Ustazah. Okey, tak apa, tak salah. Tak salah, tak apa. Ustazah tak rotan salah muka surat tu kan. Jadi kita lihat ya, ada dua muka surat yang diberikan, poin semua sama. Okey, kita berada di poin yang ke-29 bertajuk sebagaimana yang Kak Aisyah letakkan di situ, menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Kemudian ya, kita lihat di sini ada contohnya Cik Salimah ya, Cik Salimah muka surat 174 ya, Cik Salimah letak di situ. Okey, ya kita ada dua. Muka surat 166 dan juga muka surat 174 lah antara dua itu. Okey, antara dua tersebut. Jadi kita lihat ya di sini slide Ustazah. Okey, slide Ustazah.
Betul ya, Cik Salimah sama dengan Ustazah, terima kasih. Ada juga teman yang sama dengan saya di sini. Muka surat 174 tapi majoriti semuanya tadi muka surat 166. Cuma Ustazah dengan Cik Salimah lah di sini kita bukan kata buku lain tak, tapi cetakan berbeza. Cetakan kitab saya agak nak cakap outdated, tak outdated lah. Kitab tu terbitan yang terawal lah, maknanya terbitan yang lama sedikit ya. Jadi yang ke surat 166 terbitan yang terbaru. So di situ yang penting lihat pada poinnya ya. Poin yang ke-29 bertajuk maksiat menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat di sini ya, muslimah yang saya kasihi. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan banyak peringatan di dalam Al-Quranul Karim tentang kesan orang yang dia rasa selesa dengan kemaksiatan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dan di sini kita lihat Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia mendatangkan dalil-dalil bagi membuktikan kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ni sebagai seorang Muslim, antara perkara yang perlu kita perhatikan ialah menjadi seorang Muslim yang sentiasa berusaha meninggalkan kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan. Ya, sebab itu ya di sini bila kita lihat pada perenggan yang pertama yang terdapat dalam kitab kita di situ, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia sebutkan tentang kesan maksiat yang ada ataupun yang dilakukan oleh seseorang hamba. Dan di sini kita lihat ya disebutkan kepada kita tentang beberapa perkara di perenggan tersebut. Kita boleh baca ya di sini dan Saza pun akan baca sedikit ya di situ. Di antara dijelaskan kepada kita di antara kesan maksiat adalah menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Tidaklah satu nikmat hilang dari seorang hamba melainkan kerana dosa. Jadi bila seseorang dia melakukan dosa dan maksiat, kesannya di sini satu, hilang nikmat daripada diri dia. Kemudian yang kedua, disebutkan kepada kita, ya, tidaklah satu nikmat hilang dari seseorang hamba melainkan kerana dosa, tidaklah juga azab menimpanya melainkan disebabkan dosa. So kita ada dua perkara. Lihat ya pada poin saya yang pertama, seseorang yang melakukan dosa dan maksiat, pertama Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan nikmat yang ada pada diri dia. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab ke atas dia. Jadi ini adalah dua kesan yang diperoleh ataupun yang didapatkan oleh orang yang melakukan dosa dan maksiat. Kemudian, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah juga mengingatkan kepada kita dalam perenggan ini. Beliau menyebutkan begini, tidaklah pula bencana diangkat darinya melainkan kerana taubat. Namun, apabila seseorang, ya tadi dia buat maksiat, kemudian ada dosa yang dia lakukan dalam kehidupan dia, dan kita tahu mungkin kerana dosa dan maksiat yang dia lakukan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan nikmat-nikmat yang ada dalam hidup dia, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab dalam kehidupan dia, namun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sebut sebagai dia kembali kepada Allah dalam keadaan yang sedemikian, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan? Bencana diangkat dari hidup dia. Atas dasar itu ya, jika ingat, saya rasa ingatlah kalau sesiapa yang banyak ataupun konsisten mengikuti kuliah saya, kuliah petang ni kan, saya banyak kali ingatkan, seorang hamba, kita sebagai manusia memang kita tidak terlepas daripada melakukan dosa. Namun, orang yang berdosa, mereka memiliki kewajipan. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita memiliki kewajipan untuk bertaubat kepada Allah. Kita tidak boleh membiarkan diri kita terus-terusan berada dalam keadaan berdosa yang menyebabkan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengambil ataupun mengangkat, menghilangkan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Lalu Allah berikan kepada kita dengan azab.
bila seseorang dia tahu dia buat dosa, kan? Dia tahu ini dosa, ini maksiat dan dia lakukan, tugas dia ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari, itu tugas kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa henti. Atau dengan kata lain, saya nak sebutkan begini. Sekejap suara Ustazah dah nak hilang. Baru nak ni baru dah introduction ni. Kita katakan begini. Taubat ini dia adalah kewajipan sepanjang hayat kita. Selama mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nyawa, ya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara, bernafas, selama itu juga kita perlu menjadi hamba Allah yang sentiasa bertaubat kepadanya. Kerana kadang-kadang ada dosa yang kita tak sedar kita lakukan. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita, biasalah mungkin kita terlepas cakap, kita cakap lepas, terlepas cakap dengan cakap lepas beza ya Muslimah. Okey, terlepas cakap kan, terlepas cakap lain, lepas tu cakap lepas lain. Kita ni kadang-kadang orang perempuan ya, mulut pun Masya Allah Tabarakallah. Saya guna perkataan Masya Allah Tabarakallah ya. Nak cakap na'udzubillahi min zalik tu takut kasar sangat. Tapi kita nak kata gini lah, kadang-kadang kita pun mulut pun susah lah ya, tak tahu nak jaga. Terlepas cakap lain, cakap lepas lain kan. So di sini kita ini yang kita panggil sebagai kepentingan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan-keadaan yang mana kadang-kadang kita tak mampu untuk mengawal ataupun kita melakukan dalam keadaan yang tidak disengajakan. Jadi inilah peranan taubat dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada dosa dan maksiat yang kita lakukan, dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, what's next? Okey, apa yang berikutnya? Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pada perenggan yang pertama itu. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Nak hilang ya suara. Sedap sikit. Dia macam penyanyi tau sebenarnya. Biasa tak tengok penyanyi kan, di atas pentas dia buka dia punya earpiece kat dalam. Kalau pakai tudung tak boleh, tapi tudung saya boleh buka. Dia pakai tu kan, dia kalau buka sedap sikit. Okay. Dia rasa ada dengar kan. So kita lihat gini lah. Dalam keadaan-keadaan yang kadang-kala kita tak mampu ya untuk bukan tak mampulah, kita kata tidak disengajakan. Seseorang dia melakukan dosa dalam keadaan yang tidak disengajakan itu tadi. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu ruang yang dinamakan taubat sebagai rahmat kepada hamba-Nya supaya bencana, musibah diangkat dari hidup dia. Sebab itu di sini kalau kita lihat di muka surat 175, mungkin saya tidak pasti adakah yang muka surat 166 akan berpindah ke muka surat 167 ataupun masih sama di muka surat 166. Namun yang penting pada perenggan yang berikutnya di sini kita lihat Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah didatangkan kepada kita ya dengan satu pendapat yang dikemukakan oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, yang mana dengan katanya di sini tidaklah turun azab. Azab itu tak turun ya kepada kita melainkan kerana dosa dan tidaklah diangkat bencana melainkan kerana taubat. Jadi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an dia sebutkan di dalam pendapatnya lah, dia kata bila sesuatu azab itu diturunkan, mungkin ada dosa. Ya. Dan sesuatu azab itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang begitu, kita lihat mungkin kerana dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dosa dan taubat ini dia tidak boleh dipisahkan. Kedua-duanya amat berkait rapat. Terutamanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah di situ, kita amat memerlukan ruang taubat tersebut. Dan jangan lupa Muslimah, tidak ada yang namanya kita panggil pintu taubat telah tertutup bagi seseorang hamba. Pintu taubat sentiasa terbuka untuk kita 24 jam setiap hari.
Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Maknanya, agama kita, ya, di samping memperingatkan kepada kita dengan azab, dengan neraka, dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam agama kita juga memberitahu bahawa setiap perkara yang kita lakukan yang mungkin di luar kawalan kita, yang kita tidak sengaja, dalam agama kita sentiasa memberikan harapan untuk kita menjadi orang yang baik, orang yang saleh dan salehah. Tidak pernah dalam agama kita ini menutup ruang untuk orang yang ingin menjadi baik, yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengubah keadaan hidup dia menjadi orang yang benar-benar berusaha ke arah insan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, ya, kalau kita lihat pada perenggan yang berikutnya di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, diberitakan kepada kita dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Actually kita ada dua, ya. Sebenarnya kita ada dua firman Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Kita ada surah Asy-Syura ayat yang 30 dan juga surah Al-Anfal ayat yang ke-53. Kalau kita lihat di sini dalam surah Asy-Syura, pertama sekali kita rujuk pada surah Asy-Syura ayat yang ke-30 di situ. Dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada hamba-hambanya. Kerana perbuatan tangan kamu sendiri, kerana tindakan kita, perbuatan kita, itulah yang menjadi sebab seseorang ataupun diri kita ditimpa dengan musibah. Apa kata Allah? وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita ni muslimah. Dan apa saja bentuk musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Tindakan kita, perbuatan kita. Dan Allah ingatkan juga dalam ayat ini, dan Allah memaafkan sebahagian. Maaf ya, tersilap daripada sudut taipan di situ. Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan sebahagian besar daripada kesalahan-kesalahanmu. Maka di sini, ya, kita lihat muslimah, dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, bila ada musibah, ada ujian, di situ adalah ruang untuk kita muhasabah, ingat kembali mungkin di sana ada dosa yang kita lakukan yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada kita ataupun musibah di sini. Sebab itu, ya, kalau kita lihat pada penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya, kitab tafsirnya, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia menjelaskan tentang ayat ini, apa kata dia? Seberapa pun musibah yang menimpamu wahai manusia, iaitu kita lah ni, ya, hamba Allah ni, ia adalah akibat keburukan yang dulu pernah kamu lakukan. Jadi ada musibah, saya tak kata semua, tetapi ada musibah dalam kehidupan kita ini, ia kerana dosa yang dulu kita pernah lakukan. Okey, ada musibah begitu bentuk dia. Kemudian di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah juga ketika dia menjelaskan tentang ayat ini, dia menyatakan bahawa namun perlu diingatkan juga, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan sebahagian besar daripada kesalahan-kesalahan itu. Maknanya begini muslimah, dalam hidup kita, kita ada melakukan kesilapan dan kesalahan. Mungkin, ya, selama ini bila kita buat kesilapan dan kesalahan itu, kita tak sedar diri tau. Saya ambil mudahlah yang ni, mungkinlah mulut kita ni jahat sangat. Kan orang ramai dah ingatkan kepada kita. Ramai orang kata, dah sudahlah tu kan, janganlah mulut ni jaga, jangan cakap lepas, ya. Jangan cakap itu, jangan cakap ini, kan. Tapi kita tak kisah. Ya, kita
kita buat je apa orang cakap. Faham tak buat Oh, harap faham lah ya. Kita tak kisah, kita buat bodoh je. Yang penting kita rasa tak apa, yang penting aku rasa puas, aku nak cakap apa yang aku suka. Walaupun kita tahu perkara yang kita sebutkan ni banyak menyakitkan hati orang, mungkin boleh menimbulkan fitnah, ya, mengaibkan orang lain kerana mulut kita. Ini dosa ni. Walaupun ada orang yang mengingatkan kepada kita, namun peringatan-peringatan itu tidak pun menyebabkan kita rasa ingin bertaubat, rasa nak jaga lidah, rasa nak tinggalkan perbuatan menyakitkan hati orang lain dengan lidah kita. Mungkin kerana dosa itu Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan ujian musibah dalam kehidupan kita. Ikutlah apa pun musibah tu kan. Mungkin apa yang kita sebutkan ia terkena pada anak kita. Apa yang kita fitnah pada orang, tiba-tiba ada pula orang yang fitnah kita. Nampak ya keadaan sedemikian? Dia berbalik pada diri kita. Okey? Ni bukan karma ya. Dalam agama tak ada karma. Jangan dalam agama kita, pegangan agama kita tidak ada main karma. Karma ni tak ada. Okey, so dalam agama kita tak panggil sedemikian. Tapi ini kita sebut sebagai qada dan qadar Allah, sebagai ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada diri seseorang itu bagi dia ingat kembali kesilapan yang pernah dia lakukan. Jadi dalam keadaan yang kemungkinan tadi kan, bila Allah timpakan kembali, maknanya dia mungkin dulu pernah fitnah orang lain, tiba-tiba ada satu masa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan diri dia pada keadaan yang dia difitnah. Diri dia pula yang terkena dengan fitnah. Akhirnya dia ingat kembali. Pada masa itu baru dia ingat. Sebab kadang-kadang, ya, saya kata gini, kadang-kadang ada orang, dia selagi tak kena pada diri dia, dia tak kisah tau muslimah. Siapa setuju? Angkat tangan. Tak nampak pun orang nak angkat tangan di sini ya. Tetapi kita biasa nampak keadaan yang begitu. Selagi tak terkena pada diri dia, pada ahli keluarga dia, dia takkan kisah. Ada orang yang begitu. Dia takkan terfikir, dia takkan ada rasa peduli. Tetapi bila once kita katakan terkena pada diri dia, anak dia, keluarga dia, kan baru dahsyat macam ni, baru alamak takut gini, kenapalah orang ni zalim. Baru dia nak fikir orang tu zalim. Baru nak fikir jahatnya mulut manusia ni. Sedangkan dulu mulut dia jahat, dia tak terfikir. Nampak tak? So di sini kita lihat ini kadang-kadang pentingnya seseorang dia Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan dia ada ujian, ada musibah. Kemungkinan di situ menyebabkan dia terfikir, dulu saya pernah buat gini, dahlah saya ni taubatlah ya, janganlah buat macam gitu, tak baik kan. Bila dah terkena pada diri dia, sudahlah kan, tak baik buat macam gini kan. Anak saya dah terkena, diri saya terkena, suami saya terkena, mak saya terkena, semua gini kan. Baru kita dapat rasa bagaimana sakitnya hati orang yang dulu kita pernah cerca contohnya. Kita pernah hina, kita pernah pijak maruahnya. Baru kita rasa pada masa itu betapa azabnya kan bila orang lain yang percaya kata-kata fitnah tersebut lalu pulaukan kita contohnya. Dalam hal yang beginilah muslimah, bila orang ini dia kalaulah saya kata betul-betul dia ni orang yang mengambil pengajaran daripada musibah, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu tadi, dia akan bertaubat. Dia akan tinggalkan dosa-dosa dia. Lalu, dia menjadi orang yang baik. Sebab tu di situ Allah kata, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kita ditimpa dengan musibah, lalu kita sedar, kemungkinan ini kerana dosa-dosa kita yang lalu, yang lepas kan, kita pun bertaubat kepada Allah, kita tinggalkan, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengampunkan dosa-dosa kita itu. Yang penting, adakah kita ingin mengambil pengajaran daripada setiap sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita ataupun tidak? Kan? Ada yang jawab betul kat situ. Betul. Betul doktor, sampai angkat tangan. Betul, ya betul. Kan? Nampak kat situ? Maknanya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, ya, kita baca
di sini, dan Imam Ibn Qayyim di sini datangkan kepada kita dengan ayat ini untuk memberi peringatan kepada kita. Dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita duk senang-senang, yang kita happy lakukan tersebut, kemudian bila adanya musibah, itu adalah kesan daripada perbuatan kita sendiri. Dan ia adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi hamba Allah yang bertaubat dan meninggalkan dosa-dosa itu. Okey, baik. Seterusnya kita ada ayat yang kedua kan di sini. Ayat yang kedua ialah surah Al-Anfal ayat yang ke-53. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-53 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Sekali lagi, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita siksaan yang demikian itu. Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Siksaan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum. Hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala lagi Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan sekali lagi. Tadi ya dalam surah Asy-Syura pada ayat ke-30 Allah ingatkan kepada kita musibah yang Allah berikan kepada diri seseorang, kemungkinan besar itu berlaku kerana ada dosa yang lepas yang dia lakukan dan itu merupakan sebagai peringatan untuk diri dia agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang kedua di sini, surah Al-Anfal ayat yang ke-53, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita dalam firman-Nya. Allah berikan kepada kita dengan nikmat. Kita ada nikmat kebahagiaan, nikmat harta, ya, nikmat pangkat contohnya, kan? Status dalam kehidupan kita ini adalah pelbagai macam nikmat. Nikmat ni pelbagai macam. Kesihatan juga adalah nikmat. Okey, kesihatan adalah nikmat. Kita ada anak-anak. Ini semua adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan Allah ingatkan, Allah tidak mengubah nikmat-nikmat semua ini. Melainkan Allah kata apa tadi? Kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Kemungkinan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ia hilang ataupun ia pergi. Allah Subhanahu Wa Taala tarik ya nikmat-nikmat ini semua kerana ada perkara-perkara yang kita lakukan. Sekali lagi, saya ingin memetik pentafsiran yang diberikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Di dalam kitab tafsirnya, Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia menjelaskan tentang maksud yang terkandung pada ayat ini. Beliau menyatakan begini, antara kesempurnaan dan keadilan yang ada pada Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keadilan dan kesempurnaan yang tiada tandingannya. Dan antara kesempurnaan, antara keadilan yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita ini tentang kesempurnaan dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, dia kata bila Allah tidak mengubah kenikmatan yang diberikan kepada seseorang melainkan hal itu disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Allah tak mengubah apa yang kita ada. Nikmat-nikmat yang kita ada, Allah tak ubah semua itu. Tetapi ada satu masa, ya, ia tiba-tiba berubah. Mungkin dulu kita kaya, tapi tiba-tiba kita jatuh miskin. Ya, mungkin dulu kita rasa hidup kita tak ada banyak masalah. Tiba-tiba hidup kita serabut, banyak problem dan sebagainya. Kan? Cuba kita muhasabah kembali. Mungkin juga di situ, dulu semasa kita kaya, apa yang kita lakukan dengan wang ringgit kita? Dengan kekayaan kita. Mungkin kita banyak membazir. Mungkin kita tidak bersedekah.
Mungkin kita tahan harta kita ni daripada menolong orang lain. Kita tidak bayar zakat. Ini contoh-contoh lah ya kemungkinan-kemungkinan yang kita lakukan, ya, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mengubah nikmat itu. Nampak ya? Menjadi sesuatu yang disebut sebagai musibah, ujian. Sebab itu awalnya ataupun asalnya daripada seorang yang kaya, namun kerana dia memiliki kekayaan, dia jadi orang yang sombong, orang yang bakhil. Dengan kekayaan itu dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Dengan kekayaan tersebut malah dia melakukan banyak kemaksiatan, menzalimi orang lain, merampas harta orang lain, dengan jawatan, dengan kedudukan yang dia ada, dia ambil hak milik orang lain. Semua itu berlaku ketika dia memiliki harta kekayaan, status, jawatan. Namun pada satu keadaan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dia pada tempat yang rendah. Hilang kekayaannya, dia berubah menjadi orang yang fakir. Hilang jawatannya, dia menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Hilang kedudukannya, menjadi orang yang dihinakan. Contoh saya kata. Kenapa? Cuba lihat tadi. Ketika dia menjadi orang yang kaya, ada jawatan, ada status, apa yang dia buat? Banyak dosa yang berada dalam kehidupannya. Sebab itu di sini Allah ingatkan, Allah tak ubah nikmat itu. Yang mengubah ialah kita sendiri. Kita ubah keadaan tersebut. Asalnya Alhamdulillah kita kaya semua kan. Tapi kerana kita buat banyak maksiat, Allah ubah. Allah jadikan dia sebaliknya. Kerana apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah kata. Sehingga kaum itu yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kenapa Allah ubah? Kerana perbuatan mereka. Berbalik kepada surah Asy-Syura ayat yang ke-30 tu tadi. Kerana perbuatan tangan mereka. Kerana keadaan diri mereka yang mereka selesa dengan dosa dan maksiat tersebut. Okey, ini kita fokus ya, konteks perbincangan ini kita fokus kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat ya. Jangan keliru dengan keadaan-keadaan yang mana kita kata habis dia pun orang soleh tapi Allah uji juga, tuan-tuan dia buat dosa. Tak boleh kita kata begitu. Sebab keadaan-keadaan ditimpa dengan ujian ini ada banyak keadaannya. Dan kita kena ingat fokus kita pada hari ini, pada poin kita yang ke-29, fokusnya, konteksnya ialah untuk mereka yang dia hidup dalam keadaan yang mana dia selesa melakukan dosa dan maksiat dan dia tidak mahu mengubah keadaan kehidupan dia itu walaupun setelah orang berikan peringatan kepada dia. Bahkan makin diberikan peringatan, makin dia menentang kebenaran. Kan makin dia tak nak melakukan. Makin banyak kezaliman, makin banyak dosa yang dilakukan. So konteks perbincangannya begitu. Okay? So di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kenapa berubah nikmat-nikmat itu tadi? Adakah kerana Allah suka-suka nak mengubah? Tidak begitu. Kerana dia sendiri yang mengubah keadaan tersebut. Dia sendiri menjadi orang yang tidak sedar diuntunglah kita katakan, yang tak ingat bahawa ini semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah bukan milik dia. Kerana dalam hidup kita ini muslimah tak ada satu pun yang sebenarnya milik kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang kita ada ia merupakan amanah dan tanggungjawab yang perlu kita hiasi ia dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita dengan rezeki yang melimpah ruah dalam kehidupan kita. Sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, apakah yang seharusnya kita lakukan dengan rezeki yang melimpah ruah itu? Saya yakin ramai antara kita yang mengetahui dan memahami Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita lebih taat kepada Allah. Maksud lebih taat kepada Allah, lebih banyak bersedekah, bayar zakat, bantu orang yang memerlukan dengan wang ringgit yang kita miliki tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kebahagiaan contohnya. Apa yang perlu kita lakukan dengan kebahagiaan itu? Biarkan Alhamdulillah aku bahagia, aku bahagia engkau ada, macam itu kan. Kau ada, aku bahagia engkau ada. Tidak. Orang yang sedemikian, dia adalah orang yang sombong dengan kebahagiaan yang dia miliki. Dia akan
menuding jari kepada orang lain. Kau tak bahagia, kau tak macam aku. Bukan begitu keadaannya. Orang yang bahagia dia bersyukur dengan nikmat kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia. Makin dia bahagia, makin dia jaga solatnya. Makin dia jadi hamba Allah yang nak melakukan kebaikan, yang tunjukkan kepada orang lain perkara-perkara yang baik, yang menjaga keikhlasan dalam diri dia. So ini tanggungjawab kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat. Supaya kita tidak mengubah nikmat itu tadi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menarik kembali nikmat tersebut dan Allah ubah nikmat itu menjadi satu perkara yang kita sebut sebagai azab, musibah yang akhirnya kita kesal. Kenapa dulu masa saya kaya saya tak bersedekah? Nampak ya? Kenapa dulu masa saya bahagia saya tak bersyukur? Kenapa dulu saya ada ini saya tak buat? Kenapa dulu? Kita akan mempersoalkan sedemikian. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengubah keadaan itu. Tetapi jangan lupa muslimah, ada baiknya juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengubah. That's why kita tak boleh kata Allah tak adil. Tadi Imam Ibn Kathir, kalau ada yang catat ya apa yang saya sebutkan, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini dia kata apa? Ini adalah bentuk keadilan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang ditimpa musibah dia tak boleh kata Allah tu tak adil. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya musibah ni? Kenapa bukan orang lain? Kita tak boleh kata sedemikian. Kadang-kadang ada baiknya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ujian dan musibah. Ia menjadi titik permulaan kita menjadi seorang muslimah yang lebih baik, lebih salihah, lebih taat kepada Allah. Ia menjadi satu keadaan yang mana membawa kita, mungkin dulu kita orang yang lalai, kita orang yang tak solat malam, tak ada satu kehendak pun nak baca ayat Al-Quran ni kan, tak ada nak buka pun Al-Quran. Tak ada pun rasa satu keadaan yang mana nak dekat dengan majlis ilmu. Namun, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan ujian dan musibah, dulu dia orang yang lalai, dulu dia banyak buat dosa, dulu banyak buat maksiat, dulu suka pandang rendah pada orang lain. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan musibah, kita lihat dia berubah menjadi seorang muslimah yang salihah. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tak? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada hamba itu ruang untuk memperbaiki dirinya. Yang rugi ialah apabila orang walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan kepada dia peringatan dengan musibah, dengan ujian, Allah sudah berikan kepada dia, mana Allah ubah tadi kan nikmat itu, dia masih lagi tidak mahu melihat ia sebagai perkara yang ataupun peluang pada diri dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia masih lagi tidak mahu melihat itu sebagai satu keadaan yang mana boleh menjadikan diri dia insan yang taat kepada Allah. Bahkan ada orang kemungkinan ya muslimah saya kata, ada orang dia lebih menyalahkan Allah, dia rasa Allah tak adil, kenapa buat itu, kenapa buat ini. Dia lupa tentang dulu apa yang pernah dia lakukan ketika dia berada di atas, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan nikmat itu tadi. Ada orang yang sedemikian. Kita tak nafikan, ada orang yang begitu. Namun dalam keadaan yang setelah kita belajar pada hari ini, ya, kita mengikuti pengajian, kita belajar tentang dalil-dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, apabila pada satu keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ujian, ia sebenarnya peluang, ruang yang perlu kita rebut seluas-luasnya yang Allah berikan untuk kita menjadi seorang muslimah yang lebih baik. Bukan muslimah yang lebih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya kalau kita lihat pada kitab kita di sini dijelaskan pada perenggan yang berikutnya di situ setelah ayat ini. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia ingatkan kepada kita, Allah mengkabarkan bahawa dia tidak mengubah nikmatnya yang telah diberikan kepada seseorang hingga orang itu yang mengubah apa yang ada pada dirinya sebagaimana yang telah saya jelaskan itu tadi. Kemudian Imam Ibn Al-Qayyim juga sebutkan sehingga hamba tersebut mengubah ketaatannya kepada Allah menjadi maksiat kepadanya dan syukur kepada Allah menjadi kufur kepadanya serta mengubah penyebab keredaannya menjadi kemurkaannya.
Ya, kita boleh lihat apa yang Imam Ibn Al-Qayyim jelaskan di situ ya, dalam perenggan kita di pada apa ni? Pada carta yang saya nyatakan di sinilah. Okey, kita lihat begini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesekali menzalimi hamba-Nya. Jika asalnya kita adalah orang yang taat, kita ambil ia sebagai satu keadaan yang mana kita memiliki nikmat. Tetapi kemudiannya, dengan nikmat itu, kita ubah ia menjadi maksiat. Maknanya kita buat dosa. Itulah yang penyebab yang mana Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab kepada seseorang hamba. Namun, kita juga tidak boleh lupakan satu lagi keadaan. Sebab daripada awal tadi saya sebutkan tentang orang yang kaya dia jadi orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Contohnya orang yang bahagia dia jadi orang yang sombong. Dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sebab itu dalam surah Asy-Syura dan juga dalam surah Al-Anfal tadi Allah ingatkan kepada kita keadaan itu diubah kerana perbuatan kita sendiri. Tetapi kita juga tidak boleh lupakan tentang satu lagi keadaan yang mana dikata di sini, jika dia mengubah semua itu, Allah pun akan mengubah kondisinya sebagai balasan yang setimpal. Sesungguhnya Rabbmu tidak pernah menzalimi para hambanya. Namun, jika hamba tadi, so Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga beritahu kepada kita, jika hamba tadi yang berada pada keadaan yang pertama ya, dia taat, Allah berikan kepada dia dengan nikmat, kemudian dia sendiri yang mengubah ketaatan menjadi perkara kemaksiatan. Dia yang mengubah nikmat tadi menjadi perkara-perkara yang penuh dengan maksiat, kan? Allah berikan kepada dia dengan azab. Namun, jika hamba itu tadi, setelah Allah berikan kepada dia dengan azab, dia mengubah kemaksiatan menjadi ketaatan. Tadi dah buat banyak maksiat, Allah berikan kepada dia dengan azab. Dia sedar daripada maksiat itu, dia pun ubah menjadi hamba yang taat kepada Allah. Nescaya Allah akan mengubah hukuman menjadi kesejahteraan serta kehinaan menjadi kemuliaan. Allah akan mengubah keadaan itu. Allah tidak akan biarkan. Allah tak kata, sudahlah dulu dia ni pernah buat zalim, dia pernah buat maksiat, dia pernah buat dosa dia menunggunung tinggi. Walaupun dia dah jadi orang yang baik, buat apa aku nak bagi dia dengan kebaikan? Itu kita muslimah, itu kita ni hamba ni makhluk. Tapi Allah tidak. Allah tidak begitu. Bila seseorang hamba, dia dah mengubah keadaan dia. Dulu dia buat banyak maksiat. Okay, dengan maksiat-maksiat itulah Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada dia dengan azab. Allah tarik nikmat-nikmat yang ada dalam hidup dia. Allah berikan kepada dia dengan musibah dalam kehidupan dia. Akhirnya, dia ubah keadaan kehidupan dia menjadi hamba Allah yang taat. Jadi hamba Allah yang nak belajar solat, yang nak jaga solat. Kadang-kadang ada orang dia memang tahu solat, cuma dia tak buat je kan. Okay? Yang jaga solat dia. Yang mula nak berbakti kepada kedua ibu bapanya. Mungkin dulu dia tak kisah tentang mak ayah dia. Dia tak ambil peduli nak jadi apa dengan mak ayah dia. Jadilah, tak kisah. Yang dia cuma fikirkan tentang kehidupan dia sahaja. Dia tak kisah apa berlaku kepada adik-beradik dia contohnya. Tetapi bila Allah berikan kepada dia dengan musibah itu tadi, kan dulu banyak sangat buat maksiat, lalu dia berubah menjadi hamba Allah yang mula nak jadi baik, mula nak solat, mula nak buat perkara-perkara baik kepada orang lain yang ada di sekitarnya, contoh berbakti kepada kedua ibu bapanya, mula untuk dekat dengan adik-beradik, dengan pakcik, makcik, dengan teman-teman pun kalau mungkin dulu mulut dia na'udzubillahi min zalik kan kita katakan. Kemudian dia pun ubah kan, mula cakap baik-baik. Kita kalau orang tiba-tiba cakap baik, dia ni okey ke tak okey? Dia ni tak lama jangan cakap gitulah, dia tak baik gitu ni kan. Alhamdulillah. Ya, orang tu jadi baik, kita pula jangan pula cakap. Kita kadang-kadang masalah juga muslimah. Bila ada orang mula nak jadi baik, kita pun kata, kau okey ke tak okey? Kita tanya gitu kan. Kau okey ke tak okey? Kau ni lain macamnya. Kau semalam ni ada mimpi apa-apa ke kan? Kita mula meragui kebaikan orang lain. Ini tak elok lah kan gitu. Alhamdulillah. Bila ada orang yang dulu mungkin dia jahat, kemudian dia berubah, kehidupan dia mengubah lifestyle dia mengubah cara percakapan dia. Kita sambut ia dengan hati yang terbuka, alhamdulillah. Kita doakan yang baik-baik untuk orang yang begini. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kerana apa?
orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tadi berikan dia dengan musibah, yang mana dulu hidupnya penuh dengan dosa, bergelumang dengan dosa, lalu dia mengubah keadaan kehidupan dia menjadi seorang hamba yang taat, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengubah musibah itu menjadi nikmat pada hidup dia. Maksudnya Allah berikan kepada dia dengan nikmat-nikmat. Kan? Allah berikan kepada dia dengan kebahagiaan, kelapangan pada jiwa dia. Ini nikmat yang Allah berikan kepada diri dia. Sebagaimana semua yang kita sebutkan itu tadi, ia terkandung dalam surah Ar-Ra'd. Pada ayat yang ke-11, di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dalam kitab kita ada muslimah, dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11, mungkin kalau sesiapa yang tidak memiliki kitab, boleh sila refer pada Al-Quran masing-masing, boleh buka apps Al-Qurannya untuk lihat apa yang disebutkan ataupun apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran pada surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11 itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kita berubah ke arah yang baik, Allah akan beri perkara yang baik pada diri kita. Kalau kita ubah kepada perkara yang tidak baik, Allah akan beri perkara yang tidak baik juga. Bukankah itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Kita yang buat perkara itu dan Allah beri apa yang kita lakukan. Ia hasil daripada tindakan kita sendiri. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam surah Ar-Ra'd itu tadi, Allah katakan wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang boleh menolaknya. Ini kena hati-hati kita muslimah. Kita dalam hidup kita, mungkin kita banyak takut dengan kejahatan orang lain ataupun satu benda yang orang yang nak timpakan pada diri kita. Tetapi kita sering kali lupa tentang azab yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh timpakan pada diri kita. Dan di sini Allah ingatkan, kalau Allah ingin berikan satu keburukan pada sesuatu kaum, pada diri seseorang, maka hal itu tidak ada sesiapa yang boleh menolaknya. Orang itu akan terkena dengan keburukan tersebut. Dan sesekali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Tidak ada yang boleh melindungi diri seseorang itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab kita di sini muslimah, ada perenggan di situ disebutkan dengan athar ilahi, tapi saya tak nak bacalah athar ilahi ini sebab ia tidak ada reference di situ pun juga kalau kita lihat pada footnote yang ada nota kaki yang diletakkan pada nota kaki bernombor 98 dalam kitab kita, dinyatakan bahawa athar ni kita kata teks berbentuk dalil yang dikatakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di situ dia bukan ayat Al-Quran. Namun kebiasaannya bila athar-athar yang begini kita panggil ia sebagai hadis qudsi. Tetapi di sini pentahqiq ataupun editor untuk kitab ini disebutkan bahawa tidak tahu daripada mana asal sumber perkataan inilah. Jadi sebab tu saya rasa terbaik kita biarkan sahaja. Namun kalau nak baca boleh, tak ada masalah sebab dah memang ada dalam kitab kan. Nak baca boleh baca tetapi kita tidak. Yang penting saya dah nyatakan sumbernya wallahu a'lam. Tidak diketahui daripada mana asal sumber kata-kata ini. Walaupun ia adalah kata-kata yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu dinyatakan kepada kita dengan syair. Syairnya panjang juga saya nak baca takut jadi macam syair Nordin Ahmad tiba-tiba tu Padi antara masa tak payahlah so nanti boleh bagi sendirilah apa-apa yang ada di sini sebab syairnya agak panjang kan. Kita jika engkau di atas satu nikmat maka jagalah ia. Maknanya sebagai peringatan bagus sebenarnya syair ini kan untuk peringatan kepada diri kita. Jadi saya tak naklah baca sebab nanti dia jadi drag kan, nak bincang pun benda yang sama. Yang penting tadi Ustazah dah jelaskan
ayat-ayat Al-Quran yang telah ditampilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam perbincangan di poin kita yang ke-29 ini. Dan di sini Ustazah nak kongsikanlah dengan satu nak cakap apa ya? Doa lah. Sampai hilang ayat tu kan. Satu doa yang mana diajar oleh Nabi SAW, dan saya yakin ya doa ini kita dah biasa dengar, kita dah baca. Mungkin ada yang dah menghafal doa ini, lebih-lebih lagi pada situasi kita berada dalam keadaan pandemik ni kan. Ini adalah doa yang banyak diajarkan untuk kita menghalang ataupun menghindarkan diri kita daripada terkena penyakit, ditimpa dengan azab, musibah. Dan kalau kita lihat ya di sini ada doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai doa untuk kita mohon perlindungan Allah dari kehilangan nikmat. Kerana begini muslimah, dalam hidup kita ini ada terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita. Sehingga Allah kata apa? Jika sekiranya kita nak hitung setiap nikmat itu, kita takkan mampu untuk hitung. Nikmat terlampau banyak Allah berikan. Cuma kadang-kala kita hanya melihat yang kita rasa itulah nikmat yang kita nak lihat. Tetapi kita lupa sebenarnya ada banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita. Antara nikmat yang paling dekat yang boleh kita lihat ialah apa yang ada pada diri kita. Nikmat jari jemari, kuku, urat saraf, hidung yang ada terletak ni kan di wajah kita. Ini semua nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita terlupa. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita jaga ia sebagai amanah. Nikmat kesihatan pada hari ini, nikmat kesihatan ni amat penting. Lebih-lebih lagi dalam situasi sekarang ini. Nikmat kesihatan amat penting. Kita kalau sakit sikit je sekarang, kita dah takut kan? Betul tak? Kita dah risau kan? Kenapa bersin-bersin Kenapa sesemua Kenapa tak boleh tarik nafas Kita dah rasa takut kan? Kita penat pun kita rasa takut tau sekarang ni. Kenapa? Sebab kita tahu ia adalah nikmat. Kalau ia hilang, ia mungkin boleh memudaratkan diri kita, bukan saja diri kita tapi orang yang ada di sekitar kita. Dan di sini, kita bukan sahaja tadi daripada awal tadi saya bincangkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita, ia perlu kita jaga dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Namun di sana ada juga perkara yang tidak boleh kita lupakan, iaitu berdoa kepada Allah agar setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ia tidak hilang. Ia tidak hilang. Dan di sini Nabi SAW bersabda dalam doa ini, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyebutkan begini, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan. Allah berikan kepada kita dengan pelbagai macam nikmat tadi, sebagaimana yang saya sebutkan. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita dengan kekuatan untuk menjaga nikmat-nikmat tersebut supaya ia tidak hilang. Dan kita juga belajar tadi bahawa antara sebab nikmat itu boleh hilang ialah kerana kita melakukan dosa dan maksiat, dan kita perlu berusaha untuk menjaga diri kita agar kita tidak melakukan dosa dan maksiat tersebut. Sebab itu kita minta kekuatan kepada Allah, Allah lindung kita ini. Kalaupun kita ni ada melakukan maksiat, ada melakukan dosa, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nikmat itu tidak hilang dari diri kita. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak hilang. Lalu di sini Nabi SAW juga berdoa. Di dalam doa ini Nabi SAW mengucapkan wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Dia makhraj dah confuse. Sakhatika kan, ada dua tu. Baik. So kita lihat di sini. Sekali lagi saya ulang doanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika
wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Di sini Nabi juga mohon kepada Allah agar Allah lindungi. Maknanya kita sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lepasnya kesihatan yang telah engkau anugerahkan, dari seksamu yang datang secara tiba-tiba dan dari segala kemurkaanmu. Daripada awal doa ini hinggalah ke akhirnya, kita lihat setiap points itu dia memiliki ketepatan. Maksudnya konteks perbincangan kita pada petang ini dengan doa ini begitu berkait rapat. Semuanya berkaitan dengan nikmat, tentang dosa, tentang azab yang datang secara tiba-tiba, tentang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita ni Allah Subhanahu Wa Taala tarik kesihatan kita, maknanya nikmat itu hilang. Dan nikmat kesihatan itu hilang. Bila Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kita dengan azab yang secara tiba-tiba, di situ ada nikmat yang hilang juga. Dan bila Allah murka, bermakna ada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah lindungi kita daripada semua perkara ini. Dalam keadaan kita juga berusaha ya muslimah, kita tak boleh hanya doa-doa saja. Bagus Sakinah ajar kita doa ni, aku nak bacalah doa ni hari-hari, tak ada azab pada diri aku ni. Tak boleh begitu. Kita tak boleh hanya doa-doa saja pada Allah. Tetapi bagaimana usaha kita muslimah? Ya, Allah juga lihat bagaimana usaha kita. Di samping kita berdoa ni kan, saya berikan doa ini. Yes, kita nak hafal, kita nak amalkan. Alhamdulillah, itu yang terbaik. Tetapi, jangan lupa apa yang kita bincangkan daripada awal tadi. Tentang menjaga diri, menjaga diri ni lah. Kita jaga diri kita agar sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga diri kita agar kita hindarkan diri ini daripada melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, itu larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya usaha. Bila kita usaha, lalu kita ikat usaha itu dengan doa ini, insya-Allah nampak di sana kesungguhan kita untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hanya sekadar berdoa, kita hafal, pagi petang kita baca doa ini, namun kita masih lagi dalam keadaan yang maksiat. Contohnya kan, masih lagi mulutnya jahat, masih lagi cakap-cakap tentang hal orang, fitnah sana, fitnah sini, mengadu domba kan. Macam-macam lah kita buat. Saya guna ayat ni. Tak load muslimah doa ni. Tak load lah. Tak ada loadnya. Sebab tu dia mesti jalan selari. Ya, kita usaha jaga diri kita, usaha agar kita ni tinggalkan dosa dan maksiat. Kalau kita ada dosa dan maksiat, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita kuatkan diri dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Diri kita ini akan menjadi seorang muslimah yang terjaga. Sebab itu Nabi pesan kan, ihfazillah yahfazka. Kita nak Allah jaga diri kita ni muslimah, jangan lupa kita perlu jaga Allah. Itu yang Nabi ingatkan kepada kita. Kalau kita jaga Allah, bagaimana keadaan kita menjaga Allah? Kita taat perintah Allah. Itu maknanya kita jaga Allah. Kita tinggalkan apa yang Allah larang. Allah kata jangan buat ini, jangan buat itu. Ini dosa, ini maksiat. Yes, kita faham tentang hal tersebut. Lalu kita tinggalkan. Itu maknanya kita jaga Allah. Dalam keadaan kita menjadi seorang muslimah yang menjaga Allah itu tadi, Nabi berikan kepada kita dengan satu keyakinan. Ihfazillah yahfazka. Allah akan menjaga kamu. Sebab itu kita tak boleh bersenang lenang ataupun kita tak boleh rasa selesa dengan dosa yang kita lakukan. Antara sebabnya ialah kita tidak mahu nikmat yang Allah berikan kepada kita ia hilang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan azab dalam hidup kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Tak ada sesiapa pun nak bersama dengan saya hinggalah ke hujung kuliah ni kan. Sedih sungguh ya. Next week tak payah bukalah
link tu, ya admin, kita nampaknya ramai yang tidak selesa untuk dipamerkan wajah mereka. Mereka hanya selesa melihat wajah ustazah. Okey, mereka hanya selesa melihat wajah ustazah dan mereka tak selesa untuk melihat, admin dah sedih. Dia sedih ya, dia letak wajah sedih, tengok hampa dia tahu di situ, sian je. Tak apalah ya admin, sian. Tak apa, dia semangat tau, excited tau dia sebenarnya. Okey, tapi tak mengapa, yang penting bagi saya, ilmu itu sampai ya kepada semua muslimah. Ilmu itu kita alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kepada kita dengan peluang untuk kita belajar dan mengikuti pengajian. Itu paling penting bagi ustazah. Dan yang paling penting ialah kita bukan hanya setakat lihat, tonton dan dengar sesebuah pengajian, namun bagaimana kita berusaha untuk letakkan ia dalam hati kita ini sebagai satu motivasi diri untuk beramal dengan apa yang kita lihat dan kita dengar dalam setiap pengajian yang kita ikuti. Okey, so ada kata terlupa nak masuk, bolehlah pula terlupa ya. Terlupa nak masuk ya, tak apalah Hajar Aisyah, tak kisah. Nazihah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah ya, sama-sama Nazihah. Okey, muslimah semuanya, hingga di sini sahaja. Terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, iaitu nikmat, jangan lupa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita ikuti pengajian ini, iaitu sebagai sambungannya di minggu hadapan pada masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.